Kita tahu Nabi kita ini maksum. Dengan maksud dia terselamat dan terpelihara daripada melakukan dosa dan kesalahan. Sebab itu para ahli ilmu bila membincangkan perkara ini, dia ada satu perkara yang agak bertentangan dengan apa yang berlaku dalam sirah. Kerana dalam sirah ada beberapa peristiwa yang melambangkan Nabi ini melakukan sesuatu yang sebenarnya salah. Tapi hakikatnya yang disebut oleh para ilmuwan membincangkan perkara tersebut, Nabi ini maksum, tapi dalam sirah melambangkan Nabi ada buat beberapa kesilapan juga. Sebab itu kita bezakan maksud antara dua perkataan ini, antara salah dan silap. Salah ni maksudnya apa? Melakukan sesuatu dengan niat untuk buat perkara tersebut yang dia tahu perkara itu salah. Perkara kedua ataupun perkataan kedua yang kita kena tahu maksudnya adalah silap. Silap ini dia melakukan kesalahan dalam keadaan dia tak tahu perkara itu sebenarnya salah dan dia tersilap membuat pilihan. Sebab tu perkataannya adalah silap. Dalam Islam, salah dan silap ini dalam dua kelompok ataupun dua ukuran yang berbeza. Kalau kita buat kesalahan, memang kita akan menerima balasan dan hukuman. Tapi kalau kita buat kesilapan, maka memadai dengan kita ini mengakui kita tersilap dan tidak pun dihitung kesilapan itu sebagai dosa dan juga sesuatu yang layak untuk dihukumi. Kerana kita tersilap, kita tidak menanggung kesilapan. Sebab itu, untuk kita tahu dalam sirah, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan Nabi ini tersilap. Kenapa saya sebut begitu? Kerana dalam sirah, ada beberapa ayat Quran, bahkan sebenarnya banyak, menghimpunkan teguran-teguran Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Nabi dalam satu peristiwa, ketika Abu Talib di perbaringan dia sedang nazak. Dan Abu Talib ini mendapat rayuan daripada Nabi SAW, marilah peluk Islam. Dan Nabi sebut kepada Abu Talib, kamu sebutlah dua kalimah ni, aku akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan kamu. Nabi nak meyakinkan Abu Talib dalam peristiwa ni sebenarnya. Dan Abu Talib akhirnya kita tahu hakikatnya dia musyrik, mati dalam keadaan syirik. Kerana akhir hayat dia dipengaruhi oleh Abu Jahal untuk tetap dalam kekufuran. Dan Nabi sangat sedih dan Nabi kecewa. Allah turunkan satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu itu tidak boleh memberikan hidayah kepada orang yang kamu nak, tetapi yang berikan hidayah itu adalah Allah Ta'ala. Sebab tu kita tahu ini adalah teguran Allah kepada Nabi, bermakna Nabi buat silap. Satu peristiwa lain, sahabat sedang melakukan pendebungaan. Dan ketika sahabat sedang buat perkara tersebut, Nabi melintas di situ dan Nabi sebut, kalau kamu tinggalkan benda tersebut, kamu tak buat benda tu still akan hidup, still akan selamat, dia tak akan rosak. Esoknya benda tu rosak. Esoknya pokok-pokok yang mereka debungakan itu, yang tak debungakan disebabkan saranan daripada Nabi SAW telah mati dan rosak. Dan mereka tanya kepada Nabi SAW, kenapa jadi begini? Dan Nabi beritahu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu yang terbaik untuk urusan dunia kamu. Tapi untuk aku, urusan-urusan akhirat itu adalah kemahiran dan kepakaran aku. Bermakna Nabi juga buat kesilapan dalam peristiwa ini. Kita ulang balik, silap ia bukan salah, melambangkan Nabi ini adalah manusia. Itulah beza kefahaman maksum yang mungkin selama ni kita salah fahami. Kerana Nabi ini juga manusia buat silap. Kita juga manusia buat silap. Sebab tu kita kena selalu memberikan azam yang tinggi. Nabi SAW manusia, kita ni manusia yang buat silap, sebagaimana kita juga buat silap. Maka kita layak untuk mencontohi dan menjadikan Nabi SAW ini sebagai contoh ikutan dan teladan kepada kehidupan kita. Kalau kita buat silap, kita buat salah dalam kehidupan kita, jangan putus asa, jangan kecewa kerana Nabi juga buat silap dan Nabi berusaha untuk overcome dan juga tambah baik kehidupan dan juga kesalahan-kesalahan yang dibuat itu digubah ataupun dihapuskan dengan buat kebaikan-kebaikan.